المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita 187 kok. Nombor 187. Hadis 189. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari di awal Kitabul Jihad. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Nombor sama. Faslah tani. Yang ambil 190. Lepas tu 189 ayat tu kau sekali. Katanya kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Amba cuba nak huraikan sikit apa maksud Imam Nawawi kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Imam Nawawi dia tidak sempat dengan Imam Abu Daud. Ratusan tahun di antara Imam Nawawi dengan Imam Abu Daud. Tapi dalam kitab Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi kata kami meriwayatkan hadis ini dalam kitab Imam Abu Daud. Maksud dia meriwayatkan, maksudnya Imam Nawawi ambil hadis ini daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru kepada guru dia ambil daripada guru dia. Begitulah berterusan sehingga kepada Imam Abu Daud. Imam Abu Daud pula ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Ketika Imam Nawawi menceritakan kepada kita bahawa kami meriwayatkan hadis ini dalam Sunan Abu Daud, ia memberi maksud Imam Nawawi mempunyai sanad yang bersambung hadis ini daripada Imam Nawawi kepada pengarang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya memetik hadis ikut suka hati je tanpa belajar terlebih dahulu. Okey, itu hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya berapa ustaz, sekali radhiyallahu anhu, sekali radhiyallahu anha, sekali radhiyallahu anhuma, sekali radhiyallahu anhum. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan faham kenapakah penggunaan tersebut berbeza. Manakala orang yang tidak faham bahasa ataupun orang yang tidak belajar bahasa Arab, dia kena tahu bahawasanya perkataan anhu daripadanya, maksudnya semoga Allah Ta'ala redha untuk dia. Dia saat itu merujuk kepada seorang lelaki. Kalau anha merujuk kepada seorang perempuan. Kalau anhuma merujuk kepada dua orang. Tapi kalau anhum merujuk kepada ramai lelaki. Kalau anhunna merujuk kepada ramai perempuan. Jadi kalau kita sahabat Rasul seorang, sebagai contoh seorang, kita kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita guna anhu. Baik, kalau orang puang sahabat Rasul Aisyah, kita katakan radhiyallahu anha. Dia anhu, anhu untuk lelaki, anha untuk puang. Kalau dua orang, contoh kita kata Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat, Abbas juga sahabat, anak dengan ayah sahabat belaka. Kita akan kata mana? Kita akan kata radhiyallahu anhuma. Tu. Ataupun kita kata hadis ni disebut oleh Abdullah bin Amr. Lepas tu Abdullah bin Umar. Okey, 4 orang. Abdullah bin Amr, dia dengan ayah dia sahabat. Abdullah bin Umar, dia dengan ayah dia sahabat. Jadi 4 orang situ. Maka kita guna perkataan radhiyallahu anhum. Okey, gitu je sebenarnya.
Sebab takut mana sekali hu, ha, huma ke silap. Tak silap. Sebenarnya betul dah. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, itu nama-nama kitab hadis daripada Abdullah bin Amr, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khaslatani au khallatani. Dia au ni biarlah, tak apalah, kita tak bincang panjang. Khaslatani au khallatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhala al-jannah. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Yusabbihu Allah ta'ala dubura kulli salatin, dubura kulli, bukan dubura kulla, dubura kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yukabbiru 10, fadhalika 50 wa 100 bil lisan wa 1500 fil mizan wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'ahu wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33 fadhalika 100 bil lisan wa 1000 bil mizan. Qal falaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiluha bi yadihi. Qalu ya Rasulullah kaifa huma yasir wa man ya'malu bihima qalil? Ya'ti ahadukum ya'ni asy-syaitan fi manamihi فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. Maksudnya dua perkara ni yang apabila seorang hamba muslim melakukannya, dua perkara ni apabila seorang hamba muslim melakukannya, dia perkataan la yuhafidhu alaiha, dia bukan makna melakukannya, dia bukan makna melakukannya, dia muhafazah ni buat secara berterusan. Itu makna muhafazah. Kita ada ayat Allah Ta'ala, kamu hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Hendaklah kamu memelihara sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang wusta. Sama juga perkataan la yuhafidhu, bukan hanya semata-mata buat, tapi jaga perkara tersebut, buat secara berterusan. Itu maksud benda la yuhafidhu alaiha. Dua perkara apabila seorang hamba muslim melakukannya. Dia terjemahan hak yang lebih tepat. Ni okey dah, cuma hak yang lebih tepat, dua perkara yang apabila seorang hamba muslim sentiasa melakukannya. Itu makna dia. Itu maksud la yuhafidhu alaiha. Nescaya benda hak yang dia dapat, nescaya dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara ni kalau dilakukan oleh seorang hamba yang muslim, mesti kena Islam. Kerana Islam adalah syarat untuk mendapat ganjaran setiap amalan yang kita lakukan. Iman adalah syarat di penerimaan segala amalan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Sesiapa yang beramal amalan yang baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan sedangkan dia beriman. Itu syarat dia mesti duduk situ. Kerana apa jua kebaikan yang dilakukan oleh hamba, kalau tak ada iman, tak ada Islam, dak pakarawa. Maksud dia dak pakarawa, tidak diterima oleh Allah. Itu maksud dak pakarawa, tidak diterima oleh Allah. Haba'an manthura, habuk berterbangan. Itu disebut dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada apa yang mereka itu amalkan di atas dunia dulu, dan kami jadikan kesemua itu habuk yang berterbangan. Tak ada nilai sikit pun di sisi Allah, kerana tidak ada Islam, tidak ada iman. Iman, Islam adalah benda yang penting, menjadi syarat penerimaan amalan. Sebab itulah kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang muslim mesti kena Islam, yang dia jaga, dia pelihara, dia buat molek dua amalan ni, dua perkara ni, melainkan dia masuk syurga. Kalau kita perhati perkataan Rasulullah tak kata akan masuk syurga, tapi Rasul guna perkataan illa dakhalal jannah. Dia dakhala ni, kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia panggil fa'il madhi. Fa'il madhi ni maksudnya adalah fa'il yang menunjuk di atas perbuatan yang telah berlaku. Itu maksud. Melainkan telah masuk syurga dia. Itu maksud dia. Sedangkan masuk syurga akan datang, tapi Rasul guna perkataan telah masuk syurga. Kerana benda yang diyakini pasti akan berlaku seperti telah berlaku. Itu dalam kaedah ilmu bahasa Arab. Benda yang pasti akan berlaku, maka seolah-olah dia telah berlaku.
Oleh kerana benda ni pasti akan berlaku. Orang yang buat dua perkara ni diyakini pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Maka sebab itulah Rasulullah kata telah masuk syurga. Guna perkataan yang lepas dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua ni mudah. Kata Rasul mudah je sebenarnya. Dua benda ni mudah je. Tapi namun yang melakukannya hanya sedikit. Walaupun mudah, tapi sikit je buat. Sikit je buat. Orang yang buat benda ni sikit. Maksud sikit di sini adalah kalau kita nak banding di antara orang yang buat dengan orang yang tak buat, ramai hak tak buat berbanding dengan hak buat. Bukanlah kata sikit tu sampai ke 2-3 orang, tak ramai, ratusan, mungkin ribuan, mungkin puluh ribu hak buat. Tapi kalau nak banding dengan hak tak buat tu, ramai tak buat berbanding dengan hak buat. Kita orang yang tak semayang dengan orang semayang, lebih ramai orang tak semayang daripada orang semayang. Lebih ramai orang yang tak semayang berbanding dengan hak semayang. Dan benda ni tak perlu kaji-kaji lah, sebab orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Betul tak gitu? Tak perlu buat kaji selidik lah. Sebab memang orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Pasti orang kafir tak semayang. Kan ada orang kafir semayang? Tak ada dah. Ya kalau hak pelawak tu nombor 2 lah kan. Jadi gitulah. Okey, jadi orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Satu. Orang Islam sendiri pula. Ada hak yang semayang, ada hak tak semayang. Hak tak semayang pun masih lagi ramai di tempat kita. Banyak mana wallahu alam, tapi masih lagi ramai hak tak semayang. Hak semayang pula ada hak yang semayang cukup, ada hak semayang tak cukup. Tengok. Hak semayang cukup pula ada hak buat benda ni, ada hak tak buat. Jadi pendek kata hak yang buat memang sikit sungguh kan. Berbanding dengan hak tak buat. Baik. Namun yang melakukan hanya sedikit. Kata Rasulullah, bertasbih kepada Allah setiap selepas solat sebanyak 10 kali. Bertahmid sebanyak 10 kali. Dan bertakbir sebanyak 10 kali. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Baik. Jadi hak sebelum daripada ni, Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni pula benda Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Jadi kalau kita tengok ada tu ustaz ke, tu imam ke, Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah lalu dah. Jangan kita kata, oh malah kakak ni. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Sebab benda? Sebab sebenarnya ada dalil. Maksudnya ada hadis yang menjelaskan bilangan 10 kali. Jadi sebenarnya bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas daripada sembahyang, dia ada beberapa hadis yang mana hadis-hadis tersebut berbeza daripada sudut bilangan dan daripada sudut cara. Ada 4. Yang pertama, ni secara ringkas, dah sebutlah hadis secara ringkas je. Yang pertama adalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, ni ada hadis yang kedua adalah Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Jadi hak tadi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Satu. Dia hak yang kedua Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali buat sekaligus. Ada juga hadis. Baik. Hadis yang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah dalam hadis ni, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala uhaddithukum in akhadhtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khairan man antum baina dhahranai, sampai ke akhir hadis. Rasul kata, nak tak aku nak cerita kepada kamu, kalau membuat benda ni mu akan dapat kejar orang yang depanmu, orang yang belakangmu tertinggal daripadamu. Baik, dan mu adalah orang yang paling baik dalam ramai-ramai manusia. Lepas tu Rasul kata dah, kalau kamu kena mengucap tasbih, mengucap tahmid, bertakbir setiap selepas daripada sembahyang sebanyak 33 kali. Maka ketika itu para sahabat, kata Abu Hurairah, fakhtalafna bainana, kami berselisih sesama kami.
Faqala ba'duna, sebahagian daripada kalangan kami kata mana? Nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbiru 34. Kita baca tasbih 33 kali, lepas tu tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Maka faraja'tu ilaihi, aku pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu aku pun tanya Rasulullah. Maka Rasul kata lagu mana? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Mu baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Okey, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa dah? 2. Yang ketiga, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34. Juga disebut dalam hadis. Okey, 3. Yang keempat, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Cukup 100. Juga ada hadis. Hadis ni diriwayat oleh Imam Allahu Rabbi. Budak ingat dah riwayat siapa, tapi ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi. Baik, okey gini. Hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya daripada Zaid bin Thabit, seorang sahabat Rasulullah, yang mana satu ketika Rasulullah memerintah kepada ataupun sahabat diperintah supaya bertasbih selepas daripada semayang 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir sebanyak 34 kali. Maka ketika itu asalnya para sahabat diperintah untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Dalam hadis yang diriwayat daripada Zaid bin Thabit yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Tiba-tiba ada seorang Ansar, seorang sahabat dari kalangan Ansar tidur tengah malam. Dalam tidur tu mimpi ada seorang lelaki tanya dia, benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepadamu. Dia pun cerita lah. Rasul perintah kepada aku sekian benda tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Baik. Maka orang yang dalam mimpi kata lagu mana? Faj'aluha 25 waj'alu fiha at-tahlil. Mujadikan bilangan tersebut bukan 33, jadi 25 je. Jadi hak ni 25. Lepas tu dia kata lagu mana? Waj'alu fiha at-tahlil. Cuma tambah lagi 25 ucapan la ilaha illallah. Jadi cukup 100. Kan 33, 34 jadi 100. La ilaha illallah tak ada. Orang dalam mimpi dia kebal lagu mana? Buat 25, lepas tu 25 lagi tukar kepada la ilaha illallah, tambah la ilaha illallah. Jadi lepas daripada tu falamma asbah, esok kan dibangun daripada tidur, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Dia mari jumpa dengan Rasul, dia sebut cerita tersebut, hak yang dia mimpi saat ni. Maka apa kata Rasul? Faqal ij'aluha kadzalik. Membuatlah benda tu seperti hak yang dikabur dalam mimpi. Jadi bermakna boleh juga lepas daripada sembahyang kita baca subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, lepas tu la ilaha illallah 25 kali. Dan ni sabit dalam hadis baga. Lepas tu hak yang last sekali hak ni. Hak 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Baik. Jadi kita rasa hak ni paling ringan sekali. Kejap je 10 kali je. Subhanallah, 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 subhanallah. Siap. Alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini ada disebut dalam hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertasbih kepada Allah setiap lepas solat 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Itu semua berjumlah 150 kali di lidah. Semua sekali. Saat ni kalau kita capur saat ni tu, dia jadi 150 kali. Kok mana pula? Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Kata Rasul, dia semua tu jadi 150 kali pada lidah. Mana 150 kali? Sebab sembahyang ada 5 waktu. Sembahyang fardu kan ada 5 kan? Dah 30 kali 5 dah ke 150. 30 subuh, 30 zuhur, 30 asar, 30 maghrib, 30 isyak, cukup 150. Jadi 150 pada sebutan lidah. Tetapi pada neraca timbangan bukan 150, 1,500. Sebab dia setiap satu kebaikan diganda kepada 10.
Hak ni hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua berjumlah 150 kali di lidah dan 1500 kali di timbangan amal. Oh, kita duk bincang bab benda bab amal je, dah bab jihad dak bincang ke? Ni bab amal dia. Allahu Rabbi, jihad ke amal ke semuanya daripada Islam. Jadi sebagaimana pentingnya kita bincang berkenaan dengan jihad, begitu juga pentingnya kita bincang berkenaan dengan amal. Apa yang kita bincang ini adalah kalam Rasulullah. Tidak ada kalam yang lebih mulia dari kalam-kalam manusia. Kita kata kalam manusia, bukan kalam Allah. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalam-kalam manusia melainkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak bertutur daripada hawa nafsu. Apa yang dituturkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bincang berkenaan dengan wiri-wiri selepas daripada sembahyang, sebenarnya kita berbincang tentang agama kita. Ni termasuk dalam agama kita. Ni termasuk dalam hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lama. Yang pertamanya adalah kitabullah. Yang keduanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bincang pada malam ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, berkait dengan wirid selepas daripada sembahyang, berpandukan kepada hadis Rasulullah. Ia bermakna kita bincang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bincang berkenaan dengan agama kita. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, kemudian 3 kali kemudian bertakbir 34 kali ketika hendak tidur. Mana? Betul dah. Kemudian bertakbir 34 kali ketika hendak tidur, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali. Jadi sebelum daripada nak tidur, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, ataupun kita tukar berapa, Allahu akbar 34, lepas tu subhanallah 33, alhamdulillah 33, boleh, tak ada masalah sebab ada beberapa riwayat. Baik. Dan orang hak yang amal, hak ni orang hak yang amal. Tapi nak amal itulah, nak amal itulah. Orang hak yang amal benda ni sebelum daripada tidur, Allah Taala akan bagi kekuatan pada dia. Allah Ta'ala akan bagi kekuatan. Satu ketika Fatimah ngadu bahawasanya tangan dia sakit apa sekali kerana buat kerja rumah. Maka dia bincang dengan tok lelaki dia, molek juga kita pergi minta dengan rasa seorang hamba kan. Semolek juga kita pergi minta dengan rasa seorang hamba. Jadi minta dengan ayah lah. Mana tahu ada bahagian kita. Dia pergi minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba, Sayyidina Ali dengan Fatimah. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi hamba. Rasul kata, aku nak ajar kepada benda yang lebih baik lagi, lebih mulia lagi daripada hamba. Benda sebelum daripada mu nak tidur, sebelum dua orang mu nak tidur, mu baca benda ni, mu amal benda ni. Maka sebahagian daripada ulama menjadikan hadis itu sebagai dalil bahawasanya orang yang ingin mendapat kekuatan maksudnya tenaga, adalah sebelum daripada tidur dia buat perkara tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi masalah payah sikit zaman kita duk main headset ni. Jadi sebelum tidur layan headset. Dah sekali tidur dalam keadaan tengok headset, mana headset tak tahu, dah dang dah nak zikir-zikir. Dah nak zikir sebelum tidur dah apa? Nanti tengok headset dulu. Tengok headset dulu. Lepas ni zikir ya. Tidur dengan headset. Mana headset pun tak tahu. Dah dang dah mana zikir pun tak tahu. Jadi payah sikit. Nak buat Allah Rabbi. Benda ni mudah sebenarnya. Tapi gitulah kata Rasul, sedikit orang yang melakukannya. Katanya jumlahnya 100 di lidah dan 1000 di timbangan amal. 1000 di timbangan amal kerana setiap satu digandakan kepada 10. Perawi mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan tangannya. Rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wirid selepas daripada sembahyang, Rasul hitung dengan tangan. Hitung dengan tangan ni, dia perkataan tangan ni tangan. Perkataan tangan. Sudahlah.
Satu, dalam ni dah sebut tangan kanan ke tangan kiri. Lagu mana cara hitung dah sebut dalam ni. Maka ulama-ulama cuba kaji daripada hadis-hadis yang lain, ada doa yang sebut secara jelas tangan mana. Okey, kita bincang sesa. Tangan dalam hadis ni sebut tangan. Kita ada tangan kanan, tangan kiri. Ada kemungkinan tangan kanan, ada kemungkinan tangan kiri, dan ada kemungkinan kedua-dua tangan. Tapi di sana ada dalam riwayat Imam Abu Dawud, yang mana jelas Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis bahawasanya kana ya'qidu bi yaminihi. Rasulullah dia bilang dengan tangan kanan. Cuma masalah perkataan bi yaminihi dalam riwayat Imam Abu Dawud juga berlaku perbincangan di kalangan ulama pula. Perkataan bi yaminihi ni adakah mudraj daripada kalam rawi? Mudraj ni maksudnya bukan kalam Rasulullah, tapi perawi memasukkan perkataan dia, ataupun ia adalah kalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama hadis. Ada sebahagian kata ni perkataan sahabat. Jadi kalau jelas perkataan sahabat, bermakna Rasul menggunakan tangan kanan. Tapi masalah di sana ada kajian yang kedua yang dikaji oleh ulama hadis, bahawasanya perkataan biyaminihi yang disebut dalam hadis tu sebenarnya adalah perkataan yang dimasukkan oleh perawi, bukan perkataan sahabat. Jadi bermakna perkataan biyaminihi saat itu tidak sabit daripada sahabat pula dah. Okey. Cuma walau bagaimanapun sebahagian ulama melihat kepada bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi sya'nihi kulli. Rasul suka melakukan sebelah kanan pada semua urusan yang berkait dengan kemuliaan. Rasul akan buat sebelah kanan, maka nampak pada sudut tu Rasul guna sebelah kanan. Tapi oleh kerana tidak ada larangan dalam hadis menggunakan tangan kiri untuk bilang dalam berzikir, maka tak ada masalah. Boleh guna juga dengan tangan kiri. Tak ada masalah, boleh guna kedua-dua. Jadi kesimpulan yang dimaksud dengan tangan di sini, Rasul bilang dengan tangan, boleh kita kata tangan kanan, dan boleh diguna dengan tangan kiri sebab tidak ada dalil yang melarang, dan boleh guna dua-dua tangan. Okey. Dah bilang dengan tangan lagu mana? Bilang dengan tangan. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunangnya, dan Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya, daripada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Yusairah binti Yasir. Ada seorang sahabiat, maksudnya seorang sahabat perempuan, nama dia Yusairah bintu Yasir. Dia kabur lagu mana? Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul kabur kepada kami, alaikum nabit tasbih wat tahlil wat taqdis. Hendaklah kamu wahai perempuan. Rasul kabur kepada perempuan, sahabat dia. Jadi Rasul kabur kepada sahabiat dia, sahabat perempuan, tapi sebenarnya adalah untuk kita semua, untuk umat dia secara umumnya. Hendaklah kamu sentiasa bertasbih, sentiasa bertahlil, sentiasa bertasbih, bertahlil, bertaqdis. Mungkin ucap sama subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sentiasa kena buat lagu tu. Lepas tu kata Rasul, wa'qidna bil anamil. Hendaklah mengkira benda tersebut dengan anamil. Anamil makna dia adalah dengan hujung-hujung jari. Okey, dalam hadis tersebut mengkira dengan hujung-hujung jari. Sebab dia fa innahunna mas'ulatun mustanqatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna, sesungguhnya jari-jarimu ni mas'ulatun, akan disoal. Dan setiap anggota kita akan disoal, termasuk jari-jari kita. Lepas tu mustanqatat, mustantaqat, baru dia daripada perkataan nutqun, mustantaqat, dan jari-jarimu ni akan dituntut untuk berbicara pada hari kiamat. Gunakan jari untuk bertasbih, dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan al-anamil, Rasul kata wa'qidna bihinna, wa'qidna bil anamil. Anamil ni maksud ujung jari, ujung jari. Maka ulama dalam membincangkan hadis ni terbahagi kepada beberapa pandangan. Dah jadi maksud dengan hujung jari lagu mana? Dah kita nak buat warna hujung jari. Dah warna hujung jari. Buat gini. Buat gini. Okey, boleh. Ada setengah ulama kata al-anamil ni, al-anamil dengan makna jari. Sebab dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang disebut sebahagian tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Dan kadang-kadang disebutkan keseluruhan tapi yang dimaksudkan sebahagian.
Atau dipanggil kalau kita belajar dalam ilmu bayan dipanggil nama dia majaz, nama dia. Contoh kita dalam Quran Tuhan kata lagu mana? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu menjadikan tangan asabi'ahum, jari-jari mereka itu di dalam telinga. Mereka itu jadikan jari-jari mereka itu dalam telinga. Mana jari ni jari ya? Siapa boleh letak semua jari dalam telinga? Tak ada seorang pun boleh. Mampu tak jari dalam telinga. Mana boleh letak jari, semua jari dalam telinga. Dia bukan tok jari, tok dia hujung jari. Okey. Jari tapi jadi maksud asabi'ahum ai anamila asabi'ihim. Sebab kalau kita buka dalam kitab tafsir begitu dia tafsir. Maksudnya letak hujung jari. Maksudnya dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang benda tu disebut sekeseluruhan tapi yang dimaksudkan adalah satu juzuk. Kadang-kadang disebut satu juzuk tapi yang dimaksudkan dengan keseluruhan. Maksudnya perkataan Rasul kata mu kena bilang dengan jari-jari ni, jari jemari ni, kata sebahagian daripada ulama mu kena bilang dengan hujung jari, kata sebahagian ulama bilang dengan jari jemari. Maksudnya lagu mana? Bilang dengan jari jemari, tutup buka. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey, buka balik. Satu. Jadi yang pertama dengan hujung jari je. Yang kedua jari sungguh. Yang ketiga adalah sendi-sendi yang berada di jari. Jari kita ada sendi. Hak yang kita buat ni kita ambil sendi. Cuma kita ambil ruah, kita tak ambil sendi. Tapi hak yang dalam kitab dia kata sendi. Sendi gitu. Cuma hak sendi ibu ni dia ada dua. Jadi sebahagian ulama kata dah nak buat sendi dah cukup pula 33. Sebab ni sendi ibu ada dia dua je. Baik. Ala kulli hal, ada juga orang yang kata kena ambil gini, ambil sini. Lepas tu sini. Macam-macam lah. Cuma kita nak ceritanya Rasulullah bertasbih selepas daripada sembahyang dengan menghitung jari jemarinya. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta ataupun menyuruh perempuan bertasbih, Rasul suruh bilang dengan hujung-hujung jari. Maka ulama dalam memahami hadis tersebut ada beberapa pandangan. Yang pertama, kena guna jari tangan kanan. Ada kata tak ada masalah, tangan kiri pun tak ada masalah. Ada kata guna dua-dua. Okey. Dalam kita guna tangan saat itu mana hak yang kita nak bilang? Ada setengah kata hujung jari. Berpandukan kepada zahir hadis. Ada setengah kata bukan hujung jari, jari terus. Ada setengah kata ni sendi-sendi jari, ruas-ruas jari ni. Baik. Hak mana kita buat tak ada masalah, boleh belaka. Baik, dah kalau kita pakai wasbih boleh ke tak? Leni kan tak pakai jari kan, boleh tak pakai wasbih? Baik. Masalah pakai tasbih, hukum dia adalah dibolehkan. Tapi yang pastinya apa yang lebih baik adalah menggunakan jari, kerana jari adalah benda yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jari adalah benda yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghitungkan bilangan. Lepas tu dalam hadis kata Rasulullah fa innahunna mas'ulatun, sesungguhnya jari ini akan disoal, akan ditanya, mustanqatat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia akan diperintah untuk bertutur Allah Rabbi lupa lafaz hadis mustantaqat, tukar huruf mustantaqat, akan diminta untuk bercakap jari ni. Maka lebih baik adalah kita guna jari kita, kerana jari kita akan menjadi saksi. Namun bukanlah salah kita guna buat tasbih, bukan salah. Jangan kita kata salah, jangan kita kata bid'ah. Sebab hanya sekadar untuk menghitungkan bilangan, maka tidak menjadi masalah. Kerana tidak ada hadis yang melarang. Bahkan di sana ada hadis yang boleh kita fahami bahawasanya ada keizinan daripada Rasulullah, bahawasanya ada keizinan daripada Rasul kita menggunakan tasbih di dalam membilangkan bilangan-bilangan kita melakukan wirid selepas daripada sembahyang. Antaranya adalah hadis yang diriwayat daripada seorang isteri Rasulullah, nama dia Safiyah, yang mana kata Safiyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya 4,000 nawah usabbihu biha faqal. Satu ketika Rasul masuk dalam rumah aku, di hadapan aku ada 4,000 biji batu di hadapan aku. 4,000 biji batu dia tak depan.
Kita tasbih dia lebih kurang 100 je. Dia 4,000 biji batu. Safiyah, isteri Rasulullah. Maka aku guna untuk aku bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Safiyah, isteri Rasulullah. Lepas daripada tu, kata Safiyah, faqal, maka Rasul bersabda, laqad sabbahti bihadha, mung bertasbih menggunakan benda ni ke? Baik. Maka Safiyah kata, ya wahai Rasulullah. Kata Rasul, ala u'allimuki bi akthar mimma sabbahti bih. Mu nak tak? Aku nak ajar kepadamu suatu benda hak yang lebih banyak daripada benda hak yang mu bertasbih. Kata Rasul, lebih banyak daripada benda hak yang mu bertasbih. Bermakna hak yang mu buat ni tak ada masalah, tapi aku nak ajar lebih banyak lagi. Okey, nampak kan? Lebih banyak lagi. Maka kata Safiyah, faqalat alimni wahai ya Rasulullah, ajarlah kepada aku wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, faquli subhanallahi adada khalqi. Kamu kata gini, subhanallah, maha suci Allah, kan bertasbih sebanyak bilangan makhluk dia. Tak pakai ribu-ribu batu dah. Pakai subhanallah adada khalqi. Sekali saat ni tu mengatasi benda sebanyak bilangan batu tersebut. Ni hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Safiyah. Hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Begitu di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw hasa tusabbihu bih. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Rasul masuk kepada seorang perempuan yang mana perempuan tu sedang bertasbih menggunakan anak-anak batu ataupun batu-batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia, ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha aw afdal. Nak tak aku nak khabar kepadamu suatu benda yang lebih mudah lagi kepadamu ataupun lebih afdal lagi kepadamu berbanding dengan benda ni. Tengok Rasul kata, aku nak ajar kepadamu, nak tak aku nak khabar kepadamu ada benda yang lebih mudah lagi bagimu berbanding dengan ni. Dah bawa kalau batu ribu-ribu ni bukan mudah kan? Payah ke nak kumpul batu ribu-ribu. Kita tasbih saat ni tu kita ikat dengan tali dah. Hak ni batu ribu-ribu payah. Banyak tu bukan sikit tau. Aku nak ajarmu benda yang lebih mudah daripada tu. Ada riwayat, ada perkataan yang kedua, lebih afdal daripada tu. Maka orang puan tu kata nak Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar membaca ni, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, maha suci Allah sebanyak bilangan apa yang Allah Taala cipta di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard, maha suci Allah sebanyak bilangan apa yang Allah Taala cipta di bumi. Wa subhanallah adada ma baina dzalik, maha suci Allah Subhanahu wa taala sebanyak bilangan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq, maha suci Allah Subhanahu wa taala sebanyak bilangan Allah Taala yang menciptakan perkara tersebut. Baik. Jadi sampai ke habis hadis lah, panjang lagi hadis. Cuma nak kabarnya berpandukan kepada dua hadis ini bahawasanya kita menggunakan tasbih ataupun kita gunakan benda yang digital tu apa untuk kita nombor kita bertasbih, hukum dia tidak menjadi masalah, bukanlah salah. Sebab dalam hadis ini kita dapat fahami bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang hal tersebut, bahkan Rasulullah hanya menceritakan yang lebih afdal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas berkenaan dengan penggunaan tangan ketika kita bertasbih. Seterusnya kata dia, kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan selainnya daripada Uqbah bin Amir, dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhatain dubura kulli salah. Rasulullah memerintahkanku untuk membaca muawwidhatain setiap kali selepas daripada solat. Kita dah habis lagi baca tadi sikit lagi, tak ingat, laju sangat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin keduanya mudah dilakukan namun hanya sedikit yang melakukan? Dia tak makna lagu tu begini. Sahabat tanya Rasulullah, bagaimanakah maksud dua ni mudah tapi sedikit orang melakukan? Maka beliau menjawab, Rasul jawab lagu mana?
syaitan mendatangi salah seorang daripada kamu ketika hendak tidur dan dia menidurkannya. Sebelum mengucapkannya, syaitan ulit-ulit jadi dak edang nak baca dak sekarang. Syaitan juga datang dalam solatnya dan mengingatnya akan sesuatu sebelum mengucapkannya. Lepas dia sembahyang, oh teringat ke benda lain. Pandai. Oh teringat ke benda lain. Ada benda nak buat. Ada edang nak ucap tasbih. Tapi sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan tersebut bukan mesti duduk atas sejadah, bukan. Jadi kita kalau ada hajat benda sekalipun, kita bagi salam bangun tengah-tengah jalan tu, subhanallah subhanallah subhanallah. Bukan mesti pejam mata. Celik mata tak ada masalah. Takut nak mari kocok kena pejam mata nak ingat makna kan. Dah tengah jalan jangan pejam mata, langgar dinding tu pula kan. Jadi maksudnya macam biasalah. Belan jalan subhanallah subhanallah subhanallah. Bukan mesti kuat tepik dah. Bukan mesti kata duduk atas tikar ni dah kita ada sibuk sangat. Belang-belang nak pergi ke mutu je. 10 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah banyak dak dang sampai pitu luar tu. Dak dang habis dah. Dak dang sampai kat mutu Kalau khok 33 kali rasa dang habis sebelum sampai mutu. Tambah-tambah nak nitah jalan pula. Mutu duduk lain tu kan. Belang-belang nunggu nak nitah jalan tau. Dang baca ayat kursi lagi, dang baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dang belaka baca. Doa biar kereta banyak sikit. Jadi kau banyak boleh beramal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Rasulullah memerintahkanku untuk membaca muawwidzatain setiap kali selepas daripada sembahyang. Dan muawwidzatain ni antara benda ataupun ayat Quran yang comel kita baca semua selepas daripada sembahyang. Dan dia terlalu banyak kelebihan dia. Antara kelebihan dia, Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada sihir dan seumpamanya. Kan muawwidzatain kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca belaka. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dak ingat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dak mari. Allah Rabbi. Dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz bil muawwizati, bil muawwizat. Gitu, bil muawwizat. Dia bukan bil muawwizati, bukan bil muawwizat. Muawwizat ni perkataan jamak. Dia muawwizatai 2. Muawwizat banyak. Banyak ni 3 ke atas. Dah 3 ke atas kok benda lagi. Maka sebahagian ulama kata selagi ada surah Al-Ikhlas. Dan surah Ikhlas tak ada pun a'udzu. Kata biarlah tak ada a'udzu pun, tapi perkataan al-muawwizat dia masuk surah Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah sebab itulah maka dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setelah daripada kita sembahyang. Seterusnya, kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Ada seorang sahabat Rasulullah nama dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal apa pernah cerita dah sebelum daripada ni sini. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda. Dia memeluk Islam ketika dia berusia 18 tahun. Dia mati ketika berusia 30 hang. 30 berapa ada perselisihan di kalangan ulama. Maksudnya dah sampai 40. Muda lagi mati. Dia mati kerana terkena penyakit taun amawas yang menyerang negara Syam. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang cukup alim, ketua kepada para alim ulama. Seorang sahabat yang alim dalam Quran. Sehingga kan Rasul suruh kepada sahabat-sahabat lain. Sedangkan orang Arab belaka, orang fasih belaka. Rasul kata benda khudul Qur'ana min arba'. Hendaklah kamu mengambil Quran daripada 4 orang ni. Antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah imam kepada para alim ulama. Para sahabat Rasul menyamakan Mu'adz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim alaihi salam kerana akhlak dan sifat yang ada pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan kelebihan yang paling hebat yang ada pada Mu'adz bin Jabal adalah dia adalah kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam hadis ni menyebut ketika dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, satu ketika Rasul pegang tangan ni. Rasul kata lagu mana kepada dia? Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku sayang kepadamu wahai Mu'adz. Tengok Rasul khabar kepada dia. Ni hadis ni. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Faqal usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu ya wahai Mu'adz. Allah.
suatu ucapan yang cukup membuatkan Mu'adz bin Jabal gembira. Terlalu gembira. Ucapan ni menangis Mu'adz bin Jabal dengar perkataan ni keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari ini ataupun setiap orang Islam tidak akan sempurna iman mereka melainkan dia kena kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu sehingga aku paling dikasihi berbanding dengan anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Satu ketika Sayyidina Umar dikabur kepada Rasulullah, mung lebih dikasihi oleh aku berbanding dengan semua orang, melainkan hanya diri aku sahaja. Tak. Jadi kalau diri aku kasih diri aku lagi lah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, belum lagi wahai Umar, belum lagi. Lepas tu Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, mung hak paling aku kasih sehingga melebihi daripada aku kasih kepada diri aku. Kata Rasulullah, sekarang barulah wahai Umar. Tapi sebenarnya seseorang dia boleh kasih kepada seseorang yang lain, tapi tidak semestinya orang yang dia kasih saat itu kasih kepada dia semula. Betul tak gitu? Kita boleh dakwa belaka, boleh kata belaka, oh kenang sungguh, jatuh hati sungguh ke orang tu, kita kasih sungguh, kita sayang sungguh ke dia. Adakah dia sayang juga kita? Tak. Macam kita kata gini, duk ramai-ramai buat kita, Allah aku kenal sungguh ke waktu seorang tu, ramai sungguh, kenal sungguh. Adakah mesti dikenang kita? Tak. Kadang-kadang dia nak tengok kita pun tak boleh, mutah dia tengok kita kadang-kadang kan. Allah Rabbi, Mu'adz bin Jabal bukan setakat dia kasih kepada Rasulullah, bukan Rasulullah kasih kepada dia. Dan perasaan kasih Rasulullah kepada dia sehingga Rasulullah kabur kepada dia dan Rasulullah bersumpah. Rasulullah kata, demi Allah, aku sungguh sangat-sangat kasih kepadamu. Maka daripada hadis ni, ulama ambil hadis ni, lalu ulama mengeluarkan hukum sunat apabila kita sayang kepada seorang kita kabur. Tapi sayang di sini ada sayang kerana Allah, bukan sayang kerana hawa nafsu. Sayang kerana Allah. Jadi kalau kita sayang kepada seorang, kita kabur, aku sayang kepadamu, aku kasih kepadamu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada Rasul kabur lagu tu kepada Sayyidina Mu'adz, maka Rasul kata lagu mana? Aku mewasiatkan kepadamu, aku pesan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali selepas daripada solat tinggal bacaan ini. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni maksudnya a'inni maksudnya bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Perkataan zikir ni maksudnya mengingati Allah. Dia termasuk sembahyang, ngaji, masuklah ke? Bantulah aku dalam mengingatimu. Kita di samping kita berusaha, jangan lupa kita berdoa. Sebab kita kena yakin bahawasanya, kita kena tahu bahawasanya la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Kalau tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya kita tidak mampu untuk melakukan apa jua kebaikan. Kalau tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya kita tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Maka sebab itulah di samping kita berusaha untuk meninggalkan maksiat, melakukan kebaikan, kita berdoa kepada Allah. Dan antara doa yang diajar oleh Rasulullah kepada kekasih dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah Allahumma a'inni ala dhikrika, lepas tu wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur, minta Allah Ta'ala bantu kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan perkataan, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati. Allah Rabbi, lepas tu wa husni ibadatik, dan elok di dalam beribadat kepadamu. Ada kala orang tu melakukan ibadat tapi ibadat dia penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekurangan. Tapi kita minta daripada Allah agar Allah Ta'ala membantu kita untuk kita elok dalam beribadat kepada Allah. Ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok doa ni, hebat doa ni adalah Rasulullah ajar kepada Mu'adz. Sebelum daripada Rasul ajar kepada Mu'adz, Rasul kata, aku sayang kepadamu wahai Mu'adz.
Lepas daripada Rasul khabar aku sayang kepadamu, Rasul beri benda ni. Maksudnya benda ni adalah benda yang cukup mulia, benda yang cukup tinggi nilainya. Kerana seseorang tidak akan beri kepada orang yang dia kasih melainkan benda yang paling berharga. Kita tidak akan bagi kepada orang yang kita sayang, kita kasih benda yang komang-komang. Mesti kita akan bagi benda yang paling berharga. Okey, contoh kita kata bini kita lah, kita kasih lah bini kita, kita sayang lah. Jadi apabila hari lahir dia, kita tak pergi cari gelang kedaruya, tak pergi cari gelang kedaruya ke dia. Tak pergi cari. Kalau kita pergi cari memang memang tak ada senyum lah. Seminggu kali tak senyum kali ya. Tak lalu cari gelang ruya. Baik, kita akan cari gelang mah ke apa semua sekali sebagai contoh kan. Gelang mah, barang-barang mahal. Ada setengah gelang mah tu 2,000, gaji 3,000. Maksudnya separuh daripada gaji. Rela bagi kepada bini. Sebab dia bini orang yang kita sayang. Sebagai contoh ni, sebagai contoh. Maksudnya kita tidak akan bagi kepada orang yang kita sayang melainkan benda yang cukup berharga yang kita miliki. Maka Rasulullah ketika dia bagi doa ni kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dia kabur, aku sayang kepada wahai Mu'ad. Lepas tu aku pesan kepadamu jangan tinggal setiap lepas daripada sembahyang membaca doa ni. Sebab tu doa ni adalah doa yang cukup tinggi. Alangkah ruginya orang yang pernah dengar doa ni tapi dia tidak baca selepas daripada sembahyang. Bukan mesti kena duduk di atas sejadah. Lepas daripada pergi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun tak apa. Cak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nak sebut sekali lagi berkait dengan hadis ni. Hadis ni di sisi ulama hadis dinamakan sebagai hadis musalsal bil mahabbah. Maksud dari hadis musalsal bil mahabbah, hadis ni berantai-rantai, bertaliang-taliang dengan mahabbah, dengan sayang, dengan kasih. Maksudnya setiap seorang perawi ketika dia ambil daripada guru dia hadis ni, tu guru dia khabar inni la uhibbuk, sebagaimana Rasul khabar kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Okey, ambil buat contoh Rasulullah ketika Rasul menyampaikan hadis ni kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Rasul kata lagu mana? Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku sayang kepadamu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika dia menyampaikan kepada anak murid dia Imam As-Sanabihi, dia kata lagu mana kepada anak murid dia, demi Allah aku sayang kepadamu, sesungguhnya aku sayang kepadamu. Imam As-Sanabihi anak murid kepada Mu'ad bin Jabal, dia khabar hadis ni kepada anak murid dia. Sebelum dia khabar hadis ni dia kata aku sayang kepadamu. Maksudnya setiap seorang perawi dia akan menyebut perkataan aku sayang kepadamu, aku sayang kepadamu. Dan ambil daripada beberapa guru hadis ni dengan sanad yang bersambung sehingga sampai kepada Mu'ad bin Jabal, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana guru-guru hamba kata aku sayang kepadamu, mu jangan tinggal pada sembahyang membaca doa ni. Dan hamba ijazah, doa ni hamba ijazah dengan sanad yang bersambung sehingga kepada Rasulullah bagi orang yang dengar pada malam ni. Dan sanad ada bertulis lah, cuma hamba tak bawa lah malam ni. Hamba tak tahu pula baca hadis ni, tidak boleh bawa je sanad kan. Tulis sanad daripada hamba sampai kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba ijazahkan hadis ni kepada orang yang ada dalam masjid pada malam ni. Jadi setiap lepas daripada sembahyang kita baca doa ni. Hamba kata sebagaimana ulama-ulama kata inni la uhibbukum. Itu bahasa Arab. Sesungguhnya aku sayang, aku kasih kepada semua kamu. La tad'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mung semua jangan tinggal selepas daripada setiap sembahyang baca doa ni sebagaimana doa ni diajar oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi yang ijazah kena sebut gini je, aku terima. Itu kaedah dia. Saya terima. Tak kira aku ke saya tak apalah. Hamba terima pun tak apa juga. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas. Imam Ibn Sunni adalah seorang ulama hadis. Imam Ibn Sunni adalah seorang ulama hadis. Yang mana Imam Ibn Sunni menyebut dalam kitab dia satu hadis yang mana hadis ni sanad dia sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah. Dia yakni Anas bin Malik berkata, Rasulullah setiap kali selesai solat
selalu mengusap dahinya. Cakap kita benda menyapu dahinya. Baik, selepas daripada Rasul menyapu dahi, Rasul sapu dahi dengan tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sapu dahi dengan tangan kanan. Sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, singkirkan, maksudnya singkir, hilangkan daripadaku keresahan dan kesedihan. Hilangkan daripadaku keresahan dan kesedihan. Baca doa ni semua lepas doa sembahyang. Insya-Allah orang yang amal doa ni, dia tidak ada perasaan resah dalam hati dan sedih dalam hati. Benda musibah yang berlaku kepada dia sekalipun, Allah Ta'ala bagi dia ketabahan sehingga tidak ada kesedihan yang cukup teruk yang akan dia hadapi. Baik, cuma hadis ni sebahagian besar ulama menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Hadis ni sebahagian besar ulama menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Baik, Imam Nawawi memuatkan hadis ini dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dalam kitab dia, tanpa menyebut status hadis tersebut. Jadi sekurang-kurangnya pandangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, hadis ini boleh diamalkan dalam bab fadail. Maksudnya bagi orang lepas daripada sembahyang, lepas daripada bersak salam, dia boleh baca doa ni berpandukan kepada hadis yang dhaif berkenaan dengan sapu muka. Dia dalam hadis sebenarnya sapu dahi, kita istilah kita sapu muka. Sebenarnya sapu muka lepas daripada kita bagi salam adalah permasalahan khilafiyah yang berlaku perselisihan pandangan di kalangan ulama. Majoriti ulama mengatakan perbuatan sapu muka setelah daripada sembahyang ia tidaklah disyariatkan, tidaklah disunatkan. Tidaklah disunatkan. Namun bagi orang yang ada pasir atas dahi dia ketika dia sujud, maka tak ada masalah dia nak sapu lepas daripada sembahyang. Kesalah nak sapu, tak ada masalah, boleh je. Dan dia nak biar pun tak ada masalah. Nak biar gitu malah nak sapu. Dia nak sapu buat apa? Kalau nak sapu ni takut kaki kena kipah, abuk masuk dalam mata, sapu cepat-cepat ah. Boleh, tak ada masalah. Kalau pasir ada atas mata, dalam atas dahi kan, boleh sapu, tak ada masalah. Cuma kita sembahyang sekarang ni duduk atas masjid, pasir sunting pun tak ada, kita sapu, apakah hukum? Ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama mengatakan tidak disyariatkan, tidak disunatkan. Namun ada segelintir ulama mengatakan sunat. Antaranya apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Bukan berkata Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi dalam kebanyakan kitab dia kata sunat. Tapi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah dia mari hadis ni, sapu dahi. Dan ada sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dalam sebahagian daripada kitab dia, apa lupa nama kitab dia yang dia ada sebut, dia menghukum sunat. Begitu juga ada sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hanafi menghukumkan sunat, segelintir, bukan banyak, segelintir sahaja. Tak silap ingat Imam At-Tahtawi yang lupa nama yang lebih tepat dalam mazhab Hanafi. Jadi kesimpulan sapu dahi selepas daripada sembahyang, sapu muka selepas daripada sembahyang adalah masalah khilafiyah. Kalau orang hak tak mau buat, tak ada masalah, sebab itu adalah pandangan majoriti ulama. Namun kalau orang hak nak buat juga tidak menjadi masalah, kerana ada pandangan ulama yang mengatakan sunat. Walaupun pandangan ulama yang mengatakan sunat hanya segelintir sahaja. Tidak perlulah menjadikan perkara tersebut sebagai isu untuk kita balah sama-sama kita. Nak buat dipersilakan, tak mau buat dipersilakan. Hamba sendiri, hamba nak sapu muka. Hamba sendiri hamba nak sapu, cuma kadang-kadang sapu juga. Tapi kebiasaan hamba nak sapu. Tapi kalau nak buat tidak menjadi masalah. Tambah-tambah orang kita, biasanya orang kita akan sapu dahi. Maka tak ada masalah. Janganlah siapa menghukum haram perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kami meriwayatkan juga pada kitab tersebut daripada Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah aku mendekati Rasulullah di setiap kali setelah salat wajib atau sunat kecuali aku mendengar baginda mengucapkan, Allahumma ghfir li dhunubi wa khataayaya kullaha, Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq.
innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa ant. Jadi untuk malam ni kita insya-Allah kita berhenti sini dululah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita agar kita dapat beramal dengan apa yang kita bincang pada malam ni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam segala perkataan dan perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.